berjumpa lagi kita di channel Cikgu Nia AC. Baik, video cikgu kali ini masih lagi berkaitan dengan sejarah tingkatan 4. Tajuknya 2.4, iaitu perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Untuk pengenalan, nasionalisme di Asia Tenggara adalah satu gerakan di mana bagi membebaskan diri daripada penjajahan kuasa Barat, antaranya adalah di negara Filipina, Burma ataupun Myanmar, Vietnam dan juga Indonesia. Selain dari itu, nasionalisme di Asia Tenggara juga merupakan satu gerakan bagi menuntut pembaharuan dalam pentadbiran, iaitu di negara Thailand, bagi tujuan untuk mengekalkan kedaulatan negara dari ancaman imperialisme. Di dalam tajuk 2.4 ini, kita akan lihat 5 subtajuk, iaitu nasionalisme di Filipina, nasionalisme di Burma atau Myanmar. Yang ketiga adalah nasionalisme di Vietnam, keempat nasionalisme di Indonesia dan yang terakhir adalah nasionalisme di Thailand. Subtajuk yang pertama adalah nasionalisme di Filipina. Perjuangan nasionalisme di Filipina adalah bagi menghapuskan penjajahan asing. Antara tokoh yang terlibat adalah Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo. Dalam gerakan propaganda yang dipimpin oleh Jose Rizal, ini adalah gambar beliau. Gerakan ini menuntut Filipina dijadikan sebahagian daripada wilayah Sepanyol yang mempunyai hak yang sama seperti bangsa Sepanyol yang lain. Seterusnya, Jose Rizal telah menubuhkan Liga Filipina pada 1892 dan mendesak agar Sepanyol melakukan perubahan dari segi politik, ekonomi dan juga sosial. Namun demikian, gerakan propaganda ini mengalami kegagalan dan keadaan ini telah mencetuskan idea nasionalisme yang lebih radikal. Kita akan tengok Katipunan. Katipunan ditubuhkan oleh Bonifacio bagi tujuan untuk memperolehi kemerdekaan Filipina melalui cara revolusi. Dan seterusnya, Katipunan menggunakan akta kalayan bagi tujuan menyebarkan idea revolusi kepada rakyat Filipina. Di bawah revolusi Filipina, Bonifacio dan Aguinaldo telah memimpin Katipunan melancarkan revolusi Filipina ini pada 1896 bagi tujuan menyingkirkan pemerintahan Sepanyol. Namun demikian, revolusi ini mengalami kegagalan. Seterusnya, Aguinaldo telah bekerjasama dengan Amerika Syarikat dan ini berjaya mengusir Spanyol daripada Filipina. Pada 1899, Aguinaldo telah membuat peristiharan kemerdekaan Filipina. Namun demikian, ini tidak diiktiraf oleh pihak Amerika Syarikat. Sebaliknya, Amerika Syarikat meletakkan Filipina di bawah penguasaan mereka. Di bawah penjajahan Amerika Syarikat, nasionalis Filipina mula mengubah strategi perjuangan mereka di mana mereka mula menggunakan saluran diplomasi di bawah parti politik sederhana. Melalui pendekatan kerjasama ini, Sergio Osmeña yang memimpin Parti Nasionalis telah dilantik menganggotai Dewan Perhimpunan Filipina pada 1907. Gerakan menuntut kemerdekaan oleh golongan nasionalis masih diteruskan sehingga Perang Dunia yang Kedua. Kita akan lihat subtajuk yang kedua, iaitu nasionalisme di Burma ataupun dikenali sebagai Myanmar sekarang. Nasionalisme di Burma adalah berbentuk manifestasi perjuangan bagi menentang imperialis British, di mana mereka ini terdiri daripada golongan kelas menengah,
Sami Buddha atau Pongyi, Takin iaitu siswa Zai University dan juga golongan petani. Bagi golongan kelas pertengahan berpendidikan barat, pengaruh British telah mengancam kedudukan agama Buddha dan golongan ini telah menubuhkan Persatuan Belia Buddha pada 1906 bagi tujuan mengekalkan tradisi agama Buddha, pendidikan dan juga kebudayaan Burma. Persatuan Belia Buddha telah menggunakan isu kasut bagi membangkitkan nasionalisme. Ini kerana orang British telah memakai kasut ketika masuk ke dalam kuil Buddha dan ini dianggap mencemari kesucian agama Buddha. Kemudian, persatuan ini telah diambil alih oleh pemimpin yang lebih radikal iaitu U Ba Pe dan seterusnya menamakan persatuan ini sebagai Majlis Persatuan Am Kesatuan Burma bagi memperjuangkan isu bangsa Burma. Selain dari itu, Revolusi Pelajar telah menuntut agar menubuhkan universiti untuk mereka pada 1920. Seterusnya, golongan Sami Buddha telah menubuhkan Majlis Am Sakha Samangyi dan ini mencetuskan pemberontakan Sayasan pada 1930 sehingga 1932. Di bawah pemberontakan Sayasan, ia diketuai oleh Sayasan sendiri iaitu seorang bekas Pongyi dan ini disokong oleh golongan petani di mana petani telah terbeban dengan berbagai jenis cukai. Untuk pengetahuan, pada 1886, Burma telah dijajah oleh pihak British dan diisytiharkan sebagai Empire British India. Pada 1988, Burma telah menukar nama kepada Myanmar. Di bawah Perlembagaan Burma 1935, Burma telah dipisahkan dengan India dan ini telah merangsang perjuangan ke arah berkerajaan sendiri. Kita akan lihat golongan Takin. Golongan ini telah menubuhkan Partido Burma Asyonjon yang bermaksud kami orang Burma dan mereka memperjuangkan kemerdekaan Burma. Antara pemimpin parti ini adalah Aung San. Ini adalah gambar beliau. Selain dari itu, Kione dan juga UNU. Gelaran Takin memberi maksud tuan di mana golongan ini menegaskan orang Burma mesti bertuankan orang Burma. Kemudian Dr. Bah Maw telah memenangi pilihan raya dan dilantik menjadi Perdana Menteri yang pertama pada 1937. Subtajuk yang ketiga iaitu nasionalis di Vietnam. Perjuangan nasionalis di Vietnam muncul disebabkan oleh perubahan sosiopolitik dan sosioekonomi selepas kedatangan Perancis, terutamanya selepas 1918. Ini dipelopori oleh golongan bangsawan dan juga pegawai golongan Mandarin atau pembesar yang berpendidikan Konfusius. Golongan bangsawan, pegawai golongan Mandarin ini memperjuangkan pemulihan sistem pemerintahan beraja. Kemunculan golongan intelektual telah meningkatkan kesedaran politik dan seterusnya mewujudkan gerakan anti-Perancis. Nasionalisme di Vietnam disalurkan melalui akhbar iaitu Tribute Indege dan Kurut Fuli, di mana akhbar ini mengkritik penindasan Perancis dan menuntut hak rakyat Vietnam. Nasionalisme Vietnam selepas Perang Dunia Pertama adalah bercorak revolusi dan didukung oleh dua ideologi iaitu nasionalisme dan juga komunisme. Bagi parti aliran nasionalisme iaitu Vietnam Kuzagang atau singkatannya VNQDD juga dikenali sebagai Parti Nasionalis Vietnam di bawah pimpinan Nguyen Thai Hoc.
Sementara bagi golongan komunis, iaitu Parti Komunis Vietnam, di mana singkatannya PKV, dipimpin oleh Ho Chi Minh. Ini adalah gambar beliau. Bagi VNQDD, perjuangannya adalah berteraskan demokrasi, nasionalisme dan juga sosialisme. Kemudian, parti ini telah melancarkan pemberontakan pada 1930 bagi tujuan untuk mengusir Perancis dan mendudukan Republik Vietnam. Namun demikian, ini telah memberikan kesempatan kepada Perancis bagi melumpuhkan gerakan nasionalis parti ini dan seterusnya menangkap pemimpin parti VNQDD dan menjatuhkan hukuman bunuh ke atas Nguyen Thai Ho. Gerakan revolusi diteruskan oleh Ho Chi Minh di bawah parti PKV. Pada September 1945, Ho Chi Minh telah berjaya mengisytiharkan kemerdekaan bagi Republik Demokratik Vietnam di Hanoi, Vietnam Utara dan dilantik menjadi presiden yang pertama. Sementara itu, di Vietnam Selatan yang berpusat di Saigon masih berada di bawah pengaruh Perancis dan Amerika Syarikat. Gerakan menentang penjajahan Barat diteruskan sehingga 1976, iaitu dengan terbentuknya Republik Vietnam. Subtajuk yang keempat adalah nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme di Indonesia pada permulaannya lebih kepada isu pendidikan bagi tujuan mengubah nasib rakyat dan dasar penjajahan Belanda. Ini dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini, iaitu seorang pejuang yang memperjuangkan kemajuan pendidikan kaum wanita. Mari kita lihat Raden Ajeng Kartini. Beliau telah menulis surat yang diutus kepada rakan-rakannya di Eropah dan surat-surat ini kemudian dibukukan, diterbitkan dengan judul Hilang Gelap Terbitlah Terang pada 1911 dan kemudian diterjemahkan kepada bahasa Inggris dengan judul buku Letters of Javanese Princess. Ini adalah gambar beliau. Di dalam surat-surat ini, beliau telah mendedahkan dasar diskriminasi Belanda yang menindas dan membawa kemunduran kepada bangsa Indonesia. Seterusnya, muncul pertubuhan yang lebih tersusun iaitu Muhammadiyah untuk mempertahankan agama Islam dan mengelakkan ancaman sekularisme Barat. Gerakan nasionalisme di Indonesia menjadi makin radikal di bawah parti politik yang memperjuangkan kemerdekaan seperti Sarekat Islam, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasionalis Indonesia di bawah pimpinan Soekarno. Parti ini menjadi lebih berpengaruh. Kemudian diadakan Kongres Pemuda Indonesia pada 1928 dan dalam kongres ini lahirnya Ikrar Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak nasionalisme di Indonesia. Di dalam ikrar ini mengandungi 3 asas iaitu 1 tanah air, 1 bangsa dan 1 bahasa bagi tujuan untuk mewujudkan keutuhan negara bangsa. Di bawah permuafakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia yang dipelopori oleh Soekarno, ini adalah gambar beliau, PPPKI merupakan gabungan organisasi parti politik Indonesia, di mana ia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Subtajuk yang terakhir adalah nasionalisme di Thailand,
di mana nasionalisme di Thailand adalah berbeza daripada gerakan nasionalisme yang lain di Asia Tenggara. Ini kerana nasionalisme di Thailand tidak memperjuangkan anti penjajahan atau kemerdekaan. Sebaliknya, nasionalisme di Thailand mempertahankan kedaulatan negara dan menuntut agar penglibatan rakyat di dalam sistem pemerintahan. Nasionalisme di Thailand dipelopori oleh Raja Thailand sendiri, iaitu dengan cara berdiplomasi dan melakukan pemodenan. Raja Mongkut telah membina hubungan yang baik dengan kuasa barat, iaitu British, Amerika Syarikat dan juga Perancis. Antaranya adalah dengan melaksanakan birokrasi barat, iaitu penasihat barat telah dibawa masuk seramai 80 orang bagi tujuan melatih pegawai tempatan. Antara penasihat barat yang dibawa masuk adalah di dalam bidang kewangan, pelabuhan dan polis. Ini adalah pegawai dari Britain. Dan bagi penasihat kastam pula dibawa masuk dari negara Amerika. Dan penasihat ketenteraan ini dibawa masuk dari negara Perancis. Seterusnya, Raja Mongkut telah membawa masuk guru dari barat bagi tujuan melaksanakan pendidikan barat dan membentuk imej Thailand, iaitu negara yang bersahabat dengan barat. Pemodenan ini diteruskan oleh Raja Chulalongkorn, iaitu putera kepada Raja Mongkut, di mana Raja Chulalongkorn telah meneruskan pemodenan negara dan mengamalkan dasar terbuka. Seterusnya menjadikan Thailand negara yang bebas daripada penjajahan kuasa barat. Kemudian wujudnya nasionalisme di kalangan rakyat yang timbul semasa pemerintahan Raja Wajirapudiyat. Ini disebabkan oleh kelemahan pentadbiran dan seterusnya menyebabkan kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik kerabat di raja. Keadaan ini menyebabkan Parti Rakyat ditubuhkan oleh Nai Pridi Ponoyong, Field Marshal Phibu Songklang bagi melancarkan revolusi Thai pada 1932. Di dalam revolusi Thai ini, ia berjaya menamatkan pemerintahan raja berkuasa mutlak dan seterusnya memperkenalkan raja berperlembagaan di mana kedudukan raja merupakan yang tertinggi dan raja tidak boleh mencampuri urusan pentadbiran yang dijalankan oleh Perdana Menteri. Selepas daripada revolusi Thai, nasionalisme di Thailand lebih kepada ketidakpuasan hati rakyat terhadap penguasaan ekonomi oleh kapitalis barat dan juga orang Cina. Seterusnya, Perdana Menteri pada ketika itu iaitu Phibu Songklang, ini adalah gambar beliau, telah meluluskan undang-undang dan menyekat ekonomi daripada dikuasai orang Cina bagi tujuan menggalakkan peribumi terlibat dalam ekonomi. Semasa Perang Dunia Kedua, Thailand mengamalkan dasar bekerjasama dengan Jepun dan ini menyebabkan Thailand tidak dijajah oleh Jepun. Sebaliknya, memperoleh semula hak mereka di wilayah Indochina dan juga negeri-negeri utara di Tanah Melayu. Sebagai rumusan, nasionalisme di Asia Tenggara wujud disebabkan kesedaran memperjuangkan hak bangsa dan mendapatkan kemerdekaan. Bagi negara Thailand, nasionalisme di negara Thailand adalah berbentuk mempertahankan kemerdekaan dan juga kedaulatan negara. Oleh itu, sumbangan pemimpin untuk mengekalkan kedaulatan negara adalah wajar diteladani bagi tujuan mengukuhkan peradaban bangsa dan negara. Baik, cikgu rasa setakat ini sejak perkongsian video pada kali ini. Sekiranya video ini dapat membantu anda, cikgu harapkan agar dapat anda kongsikan kepada rakan-rakan yang lain
lain. Semoga dengan perkongsian tersebut anda boleh mendapat kebaikan dan nantikan video cikgu yang seterusnya. Bye!